Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan nyata bagi mereka itu kejahatan barang yang diusaha mereka itu. Dan lagi firman telah, qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'malan ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan katakan olehmu, maukah aku kabarkan pada sekalian kamu dengan orang-orang yang rugi segala amalnya di negeri akhirat, itu orang-orang yang telah sesat usaha mereka itu di dalam kehidupan dunia, padahal mereka itu menyangka bahawasanya perelokkan mereka itu akan perbuatannya. Mereka menyangka perbuatan mereka dah betul, padahal perbuatan mereka sebaliknya salah, dan pekerjaan amal-amalnya. Maka yang lebih bersangatan kena segala fitnah itu ialah segala ulama dan tukang nasihat agama. Maka bahawasanya yang membangkitkan bagi kebanyakan mereka itu atas mensiarkan ilmu ialah sedap yang hinggap ke atas diri dengan dan sukacita puji, ya, ini ulama-ulama punya hal, seronok, ya, dengan ramainya pengikut, dengan ramainya pujian orang, dia ni mengajar sedap, ceramah hebat, kena habis tu tak pandai jaga, habis terbalik, dan sukacita akan puji dan sebut-sebutan nama glamour, naik nama top satu dunia kenal. Ya, ini semua benda-benda yang boleh merosakkan kalau tidak dikawal. Dan disebut-sebut orang padanya dengan sebutan yang baik, alim, hebat, wara', zahid, macam-macam lain. Itu semua maknanya benda-benda yang perlu dibersihkan. Ini gangguan-gangguan besar terhadap ulama-ulama, orang-orang alim, dan syaitan memberi kesamaran di atas mereka itu pada demikian, dan berkata, ia biar niat sekalian kamu, hai ulama, mensiarkan agama Allah. Dia tembak, ya, kamu siarkan agama Allah, hebat kamu mengembangkan Islam, hebat kamu. Rupanya dalam lain benda masuk. Dan mempertahankan syarak, kamu mempertahankan hukum Allah yang disyarakkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dalam hati dia lain tujuan dia. Jadikan ilmu penyebaran dia supaya mendapat kepentingan diri dia daripada dunia, daripada nama, gelaran, tokoh, macam-macam. Maka terkadang boleh dilihat orang memberi nasihat itu minta kurnia pada Tuhan, memberi nasihat akan makhluk dan memberi nasihat segala sultan, dan suka ia akan makbul nasihat ni pada orang. Seronok bila nasihat dia dipakai, tunjuk ajarnya, nampaknya, ya, Allah berikan kesan, padahal ia suka cita dengan apa-apa yang disukakannya daripada menolong mensiarkan agama. Boleh cuba uji jika nampak, jika tampak ia pada segala taulannya akan orang yang lebih banyak ilmu. Cerita nampak dengan sedap-sedap popular, kalau datang orang lain tak hebat lagi, macam mana rasa bergegar tak dia? Kadang macam-macam jadi, dia tu kakap dia mana, dia mengaji apa hari, mula tu. Kalau ada macam tu, ada syaitan dalam perut dia. Banyak berlaku gitu. Ada yang sampai peringkat bunuh pada ni. Pernah berlaku di Patan ni. Dia masyhur, kalau datang guru baru balik tu dia dari Mekah, ramai yang ikut. Dia mula cakap tak elok, akhirnya hilang pemikiran. Malam-malam dia ngendap kawan tu tengah bangun tahajud, dia kerat kepala kawan tu. Ya, tok guru bunuh tok guru, pernah berlaku. Ni punca. Ya, punca apa? Bila hati dia tidak betul dengan Tuhan. Tu kata ilmu hati ni penting. Ya, dia jujur dengan Tuhan, selamat. Dia tak jujur, habis. Terutama dia boleh bersindung dalam nama agama, lagi bahaya. Dengan amal, dengan ilmu, ya, dengan pakaian sebagai ulama. Kita pula dengan tuntut ilmu, rajin gini-gini buat kerja Islam, padahal dalam dia lain. Ini bahaya. Jadi Munah tak kata apa? Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fakaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuanku, orang mereka yang masawi, amalan-amalan, ya,
mahasin yang elok amal soleh, tapi masawi dia kira maksiat di sisi Tuhan. Ya, dia belajar jadi maksiat, dia mengajar jadi maksiat, dia berceramah jadi maksiat. Sebab apa? Di wujudil afat, ada penyakit dalam. Ya, ni penyakit tadi ni. Ya, itulah suka dipopularkan orang, gembira bila dia angkat, dipuji dan sebagainya lah. Ini semua benda-benda yang amat bahaya. Sebab benda ni seni dalam, orang tak nampak luar. Orang ukur kita luar, padahal dalam dia Allah Ta'ala lebih mengetahuinya. Allah. Padahal dia suka cita dengan apa-apa yang disukakan daripada menolong menyiarkan agama. Boleh cuba uji, nak uji tes. Tes dia bila? Jikalau nampak ia pada segala taulannya akan orang yang lebih banyak ilmu daripadanya, dan lebih pintar cakap, dan lebih terang nasihatnya, dan lebih elok ajarannya, dan orang-orang semua pula berhadap kepada dalam majlis ilmu. Yang dia tadi popular tengok dah tenggelam. Ketika itu kita tengok macam mana ni. Kalau dia orang ikhlas, apa dia akan ucap? Alhamdulillah, masih ramai lagi orang yang membantu agama Allah. Tu fokus. Ya, maknanya kurang sikit penadilah, maknanya sama-sama membantu. Tapi kalau dia tidak, jadi benda lain. Adalah ucapan dia macam-macam dia. Nah, saya susah hati. Ya, bila tengok dah ramai pula orang pergi kepada tokoh baru, maka dia mula susah hati dia. Tak sedap. Ya. Nah, saya susah hati penasihat tadi melihat demikian itu. Seolah-olah sedih. Siapa yang kena ni? Dalam Quran dipaparkan siapa? Ahli kitab. Apa mana ahli kitab? Kalau bahasa kita ni ulama. Orang yang memahami isi kitab Taurat dulu. Jadi apabila zahir Rasulullah SAW, mereka tutup. Sebab takut ni kalau istiharkan ni, habislah pengaruh aku. Kalau istiharkan orang pakat pergi kepada Rasulullah SAW, habislah dia. Tu. Jadi makna selama ni baru terbongkar. Yang dibawa orang bukan kepada Allah, bawa pada diri dia. Jadi dia mengalatkan agama. Ni lagi bahaya ni. Ya, sebab ni kalau dirosak, orang pun jadi rosak ni. Maka jikalau sebetulnya ia orang pemimpin agama, tentulah penasihat yang ditampakkan ada lebih daripadanya bahawa ia syukur akan Allah. Sepatutnya begitu. Alhamdulillah, dan ramai lagi pula ada orang yang membantu agama Allah. Mudah-mudahan lebih hebat. Tentu ni tidak dia condemn kawan macam-macam lah. Atas nikmat yang diberikan kerana memadakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan barang yang dicita-cita. Apa cita dia? Nak tarik orang, sekarang ada orang bantu. Dah bagus. Dengan orang lain. Kemudian daripada itu sultan yang celaka itu tidak dibiarkannya duka cita, bahkan disedapkannya lagi hatinya dengan katanya, sesungguhnya duka cita kamu itu kerana putus pahala daripada kamu, kerana berpaling orang-orang daripadamu, kerana jikalau mereka itu mendengar nasihat kamu, tentu kamu mendapat pahala. Padahal duka cita penasihat dengan waswas syaitan yang demikian meluputkan pahala yang terpuji, iaitulah menurut dan menyerahkan pekerjaan itu bagi yang lebih pandai, itu lebih besar pahalanya. Ya. Itu semua masalah apa? Qalbi. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Hati itu tidak dinamakan hati, melainkan cepat dia berbalik. Dulu bagus ikhlas, sekarang berpusing. Dulu bagus semangat, sekarang dah berubah. Ya, macam-macam nanti dia boleh berubah. Berhati. Dia boleh berubah cepat. Sebab itu kena sentiasa diberikan pemantauan. Ya. Dulu dia tak elok sekali, dapat berubah jadi cantik. Kalau dia tak pandai jaga balik, dia terbalik habis. Ya, sebab itu kalau orang dah sedar, dia terbalik, adatnya berat balik. Sebab apa? Dia dah pernah merasa. Mana kesedaran, tiba-tiba dia tak jaga, tuan tarik balik. Sebab dia kena jaga betul-betul. Berjaga dia apa? Jaga qalbi. Ikhlas kena dia sudah. Lepas tu satu sifat yang besar kena ada apa? Kita minat seronok. Apa dia? Kita tidak dikenali orang. Atau kenali dalam dalam hati kita kena pancang. Aku tidak minat terkenal. Aku tidak minat aku dikenali. Ya, tapi kalau Tuhan kenalkan tu soal lain, bukan soal kita. Itu hak Ta'ala. Dia kena ada begitu kan. Kalau dicari, tu lagi teruk. Ya, cari nama, cari terkenal, itu membinasakan diri sendiri. Sebab orang yang lapang hatinya, orang yang tidak mengikat dirinya
makhluk tu je. Kita ikat dengan ni makhluk, habislah nak jaga sana, nak puting sana, nak adab, rosak. Kemudian masalah 209, beramal dengan bukan kerana Allah. Ni racun besar ni. Ada bermacam-macam darajat, macam-macam style ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, ketahui olehmu bahawasanya pembinasaan yang mencampuri bagi ikhlas. Maka air itu dipanggil tidak mutlak kan. Air bila mutlak, dia suci lagi menyucikan. Tapi kalau dia bercampur saja, dah ada dua peringkat. Ada kala dia masih lagi boleh dipakai, diminum. Ada kala dia terus najis, ya. Itu dipanggil apa? Dipanggil air, dipanggil qaid lazim. Kait mana diikat dengan benda lain. Air kopi, air Milo, air teh. Maka sudah jatuh satu martabat. Dia asal air mutlak. Dia ada dua sifat. Dia suci dan boleh menyucikan. Bila dicampur saja habis. Kalau campur sikit, kopi teh boleh minum lagi. Tapi tak boleh buat basuh. Tapi kalau campur air najis, habis terus. Begitulah kalbi. Bila kita campur dia dengan orang ni, makhluk, habis. Ya, dia sudah turun darajat dia. Dia nak jadi air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak diikat dengan sebarang nama. Begitulah kalbi itu. Jangan diikat dengan makhluk. Baru dia cantik. Dan orang yang boleh memimpin manusia, taraf dia air mutlak. Mana jiwa dia tidak bercampur dengan makhluk. Dia dengan Tuhan. Bahawa dia boleh sucikan orang. Air mutlak kan diguna boleh membasuh najis. Kalau dia tak mutlak, dia tak boleh lah. Ya, di mustakmal ya habis. Banyak air mustakmal ni bayar. Nampak macam air mutlak kan, dah mustakmal, peringkat dia jatuh. Allah, ketahui alimu bahawasanya pembinasaan yang mencampuri bagi ikhlas tu, setengahnya nampak terang dan setengahnya tidak terang. Ya, yang terang senang dikesan, kalau yang tak terang ni bahaya. Dan setengahnya dia panggil dhaif serta nampak terang, dan setengahnya pula kuat serta tidak nampak, ya, terang, teruk sangat. Maka tidak boleh hati, tidak boleh herti. Tidak boleh memahami, tidak boleh herti. Tidak boleh mengerti perselisihan segala darajat pembinasaan itu pada terangnya dan tersembunyi, melainkan dengan umpama dan misal, ya. Maka yang lebih terang pengacau ikhlas, yang lebih terang yang mengganggu, mengacau keikhlasan itu ila riya, itu terang-terang, ya. Misalnya adalah syaitan itu dimasukkannya satu bala ke atas seorang sembahyang semacam mana ia nama orangnya ikhlas dalam sembahyang sekalipun, iaitu dalam ia sembahyang itu terpandang kepadanya ia sedang sembahyang oleh satu jamaah. Mana bila ibadat aja orang pandang, orang puji, jaga tu. Kalau dia tak kuat, habis bergegaul. Atau orang datang kepadanya, ia pun berkata dalam hatinya pada masa sembahyang itu, elokkan sembahyang kamu supaya dilihat oleh orang hadir ia dengan pandangan kehormatan dan bagus. Sembahyang wasyuk bagus, tak berkelip tunjuk, ya, rupa yang berkelip bergonggah, hati dia kata dia menghadap. Kalau kiblat kita pusing dada, batal sembahyang. Kalau hati macam tu, terpusing ni menghadap makhluk, batal. Batal apa dia panggil? Ubudiyah tu batal. Ibadat zahir tak batal. Ubudiyah tu mana? Kehambaan kita rosak. Dan bila hamba dia rosak, maka dia dihamba kepada makhluk, nafsu dan sebagainya. Allah. Kemudian elokkan, dia kata, ya, sembahyang kamu supaya dilihat oleh orang hadir itu dengan pandangan kehormatan dan bagus. Tiada dilecehkan kamu, bahkan dipuji, dan tidak dicacinya kamu. Itu pun ia pun lalu khusyuk segala anggota dengan tidak bergerak, rupa kaki tangan elok tetap, sujud pun lama dan main seorang berdesuk pergi. Ya, itu elok rupa sembahyangnya mana zahirnya. Maka ini riak yang zahir, dan tiada sunyi daripada demikian itu daripada orang-orang yang mubtadi, daripada muridin. Kalau peringkat kita belum wasil, memang ada benda ni jangan temberang, mesti ada. Cuma kita tolak dengan tidak, kita lawan dengan tidak. Kalau tak lawan, habis tenggelam. Kalau ada pertolongan Allah Ta'ala, dia datang tu tak kira salah lagi, itu ujian. Jangan dipakai, jangan dilayan. Kita pakai, layan, habis. Maka itu riak yang zahir,
Dan tiada sini daripada demikian itu daripada orang-orang yang mubtadi, mana orang permulaan berjalan, daripada muridin, orang yang mendaki jalan Allah. Darajat yang kedua adalah seorang yang beramal herti ia akan bala yang tersebut itu dia faham riak ni bahaya dan berjaga-jaga ia daripadanya, maka jadilah ia tidak menurut syaitan dan tidak berpaling kepadanya dan berkekalan ia dalam sembahyangnya. Demikian itu tiba-tiba sudah dicelahi oleh syaitan lagi, dia masuk lagi. Syaitan masuk, Imam Ghazali kata 7 lorong ni masuk, dan tak boleh sini kan dia masuk lorong lain macam anjing kan. Dia nak ambil satu benda tak dapat, dia pusing tempat lain, lepas tu dia pusing datang balik pihak lain pula, itulah seterusnya. Daripada jalan kebadikan pula dengan tiada sedar, iaitulah berkata dalam hati kan. Orang sembahyang itu apa kata? Kamu itu hai diri ke orang yang diikut orang, dipandang oleh orang kepadamu. Sebab imam dahsyat hujan kan duduk depan orang semua diikut dia. Mula dia kan, terutama yang paling besar berlaku apa, dia nak pentik surah apa pun nak baca. Kalau baca surah pendek, makmum kata pendek surah dia tak ngapal. Kalau baca surah tu balik-balik surah tu surah lain dia tak ingat kan, mula dia ganggu gitu. Orang mula cari surah, lepas tu cari lagu pula nak buat style ni, Imam Mekah ke Imam Madinah ni kan, sesudi segala habis itu dia terokok semayang ni apa tadi. Kosong. Bagi Mesir ulama besar wali besar Syed Ja'fari dan Imam Al-Azhar, Imam Masjid Azhar Syed Ja'fari terdekat Ahmadiyah. Kadang-kadang hebat ulama hafiz Quran, dia semain 3 kali dia baca qul huwallah. Bukan Nabi pun satu ayat ni. Allahu akbar, berkata qul huwallahu ahad, Allahu akbar, rukuk. Ambil kadang-kadang dia lawan nafsunya tu nafsu tarik selepannya dipotongnya macam pendek, ambil kau gitu. Macam-macam wali-wali bicara ni. Supaya apa? Dia nak lepaskan ikatan bisikan nafsu dia macam-macam. Ajar dia. Kita pula baca juga pendek. Orang memang tak hafal pun. Dia orang buat hebat tuan ni. Sebab pengalaman ni jalan makrifat memang penuh pada para aulia. Dia semua dah tahu seluk beluk tipu daya nafsu syaitan. Dan barang apa kamu perbuat akan dia, ia boleh memberi bekas ia daripadamu dan boleh kamu diikut orang, maka jadilah kamu itu dapat pahala amal mereka itu. Jikalau berbuat baik-baik, ya dapat dosa atasmu. Maka jikalau berbuat tak baik, maka berbuat amal kamu baik-baik di hadapannya. Mudah-mudahan diturut orang akan dikau pada khusyuk. Buat-buat je lah, dia orang tengok kau dapat kepala, wah dia buat kaedah sendiri. Dan elok ibadatnya, maka ini lebih halus daripada yang pertama halnya, terpedaya dengan dia oleh yang terperdaya. Dan ia juga dipanggil nafsu riak, itu diri riak juga, yang mana membatalkan ikhlas habis. Bila ikhlas batal, amal ditolak. Dan darat yang ketiga lebih-lebih halus lagi daripada yang dahulu. Makin halus Lepas tu makanan bila kita tapis lagi sedap kan. Tepung bermutu tinggi, tepung bertapis. Mana dia bila banyak tapis lagi sedap, dia halus, lagi bersih. Air itu juga. Kalau air pahit tu terus nganggar mulut, berat gila kan. Kita tapis dia terang. Pakai tapis berlapis-lapis sampai 7 tapis misalan dia. Maka air yang keluar ujung tu memang sedap lah. Bersih, jernih, halus. Begitulah amalan. Bila tapis-tapis betul-betul bersih, mana dia dengan Tuhan dan padam di dia pun tak nampak. Ketika itu baru dia dapat berlazat. Mana lazat amal tu dapat bila hati dia safa, betul-betul bersih dengan Tuhan. Dia akan rasa rahsia. Iaitu bahawa diujinya dirinya pada demikian itu. Dan ingat ia bagi nafsu daya syaitan, tipu daya syaitan. Dan tahu ia akan tipu daya syaitan. Setengah daripada ilmu manfaat kan. Dia mengetahui maka yudus syayatin wa ghururihi. Dia mengetahui akan perangkat-perangkat dan tipu daya syaitan dan nafsu. Dengan beramal yang tidak lebih orang, yang tidak dilihat orang, dan dilihat akan bagi orang itu ialah sebenar-benar sebenar-benar riak. Dan tahu pula ia akan bahawasanya ikhlas pada keadaan sembahyang di dalam khalwah pula.
seumpama sembahyang di dalam orang banyak, ya, dan malu ia pada dirinya dan daripada Tuhannya, bahawa ia khusyuk di dalam sembahyang kerana nampak orang akan khusyuknya, lebih daripada adatnya. Maka ia pun sembahyang di dalam khalwah, sembahyang seorang-seorang di tempat tak ada orang melihat dia, maka dielokkan sembahyang sebagaimana kehendak yang disukai mahu memperbuat di tengah orang tadi. Dia buat ni, buat betul ikhlas. Maka ini pun daripada riak. Sebab tujuan dia apa? Nak kena orang. Dia jangan ada orang dia. Elak puji orang, kenapa menghadap pada orang, suruh orang pandang, ya. Yang lebih tampaknya kerana mengelokkan sembahyang di dalam tempat sunyi, tak ada orang, supaya elok ia bila sembahyang di dalam orang yang ya, ni orang itu tidak maknanya farik pada antara pada riak, tidak ada farak mana perbezaan. Maka yang sebenar-benar ikhlas apa? Bahawa adalah sembahyang itu dilihat oleh orang atau binatang pun bersamaan saja dengan ada apa farak antaranya, tak ada apa perbezaan pun. Ya, itu panggil istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama dia bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Itu menandakan hati dia telah bersih. Padahal Mihaj Imam Ghazali sebut bertujuh. Yang ketujuh tu syaitan tak boleh nak lagi dah. Tu ibadat dia buat ibadat. So tak nak tunjuk orang, dia buat lagi jaga-jaga. Last kali tak boleh masuk dah. Lagi dia masuk yang last kali. Apa dia? Dia buat cara bisikan baik. Kau buat amal, jangan tunjuk dengan orang, ya. Tak ada apa besok kau dapat. Kau ikhlas kau betul-betul noi. Kalau boleh jangan bagi orang tengok. Oh, bagus. Hujung dia masuk. Nanti nama kau dah mati dikenang orang. Kau dah mati seorang sebut kau ni hebat betul, saleh, warak. Tolak sekali tu, dia tak boleh pergi tu, dia pergi ujung tu kali tu. Ya, engkau dah mati besok, namamu dikenang. Harimau mati meninggal belang, manusia mati meninggalkan nama. Dah masuk tu, yang ketujuh. Supaya nama-nama dia besok dimasyhur, nama dia dipuji, diangkat, disebut-sebut orang, habis boom, terbalik semua. Ya, kita tak ada orang. Sebab kata jangan ada orang dalam kalbi. Selagi ada orang dalam kalbi kamu, ibadat kamu takkan bersih. Buang, yang ada ialah dia je. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi kami melainkan Allah. Maknanya sentiasa menyedari kita dalam penglihatannya, pengawasannya, kasih sayangnya, limpah kurnianya, ya. Pandangan semua kena ada dia je, baru dia betul. Pusing je menghadap makhluk dia habis tadi. Ini pula suruh cari pula dilema pula, tu lagi kacau tadi. Sebab dia kata mematangkan dalam ibadat ni benda yang bukan mudah. Tetapi bila bantuan datang senang, hakikat dia bantuan. Tapi pandang kepada usaha kita yang kerdil ni, rumit ni. Dia kacau macam-macam cerita ni masuk satu-satu. Ya Allah. Itu dah masalah akhir. Beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukum tak? Kata Imam Ghazali dalam Ihya, ketahui ilmu bahawasanya amal itu apabila tidak ada ikhlas kerana Allah, bahkan bergaul amal itu dengan riak atau bahagian-bahagian nafsu, maka telah bersasaran ulama. Sini ada ikhtilaf pada demikian itu. Adakah ia dapat pahala atau dapat seksa, atau tidak dapat apa-apa, ya, satu sama kosong je. Bermula orang yang beramal semata-mata riak, mana 100% tak ada kena Allah, kosong tu, maka berdosa semata-mata. Kita tak ada tafsiran lagi lah. Dan dia sebab apa? Murka Allah Ta'ala dan azab ni, kena azab. Dan ada pun orang yang beramal dengan ikhlas kerana Allah, maka ia sebab dapat pahala dan bermula amal yang bercampur lah tu. Ikhlas pun ada, yang tak ikhlas pun ada, bercampur. Ada dua kasat, ialah kasat wajah Allah dan kasat dunia. Baca surah Waqiah tujuan apa? Nak murah rezeki. Ya. Dia kata tu dalam hadis kata kan, daripada surah ni murah rezeki dimurahkan dan sebagainya. Itu kena pandai baca. Bila hadis ataupun amalan yang menunjukkan fadilat, itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita kena baca dengan cara betul. Maksudnya apa? Bila Tuhan bagi kelebihan, makna apa? Dalam itu ada keridaan dia. Jadi cari redha dia, itu maksudnya.
Ya, sebab Quran dan nas kan wa ridwanu minallahi akbar, redha Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Jadi cari redha, dia dapat redha, dia dapat yang lain satu. Jadi mafhum daripada amal tu bila diberikan tawaran besar-besar bermakna apa? Tuhan redha. Kalau dia tak redha, dia tak bagi. Jadi bagi disediakan, disebutkan kelebihan besar, bermakna redha dalam tu dia. Maka kita cari dalam tu redha dia, kita cari redha Tuhan, jangan cari yang redha lain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, redha engkau yang aku tuntut. Apa betul? Jadi bermula amal yang bercampur berhimpun dua kasat, kena wajhillah, kena Allah, dan kasat dunia, maka zahir pada segala hadis menunjukkan tiada pahala bagi. Kalau ikut zahir hadis kosong. Dan pada aku ku cacat amal demikian itu, boleh aku terangkan satu-satu. Itu apa? Ditilik pada kadar pula, kadar kuat, ya. Pemimpin dan pembawa campuran, kuat mana kuat? Kalau sekiranya kuat pada selain Allah, maka ditolak. Maka jika sekiranya pembawa cara agamanya, ya, samaan dengan pembawa nafsunya, 50-50, nasib gugur amal dan tiada berpada. Kena dunia 50, kena Allah 50, contoh ni kan, dan tiada dosa, kosong. Dan jika ada pembawa riak lebih kuat, maka amal itu tidak berfaedah, kosong. Dia punya riak pergi 60%, 80%, tu habis terus. Serta mendapat mudarat dan mau ia kena seksa. Sesungguhnya juga seksa lebih ringan daripada seksa amal semata-mata kena riak. Itu pula. Ya, kalau 50-50 tolak. Walhasil sini ada khilaf. Tapi bagi menjaga pendapat pertama, dia kata tolak terus. Kosong tu dia tak terima. Itu yang takut. Yang kedua dia tengok persen. Kalau persen sama aja, kosong. Kalau persen ada lebih, riak dia tu 10%, 5% je. Maka tolak yang tu kadar. Dapat yang lain masih dah dapat tu setengah ulama. Tapi bagi kita nak jaga, kita pakai yang pertama lah, ya. Kalau tolak takut habis, selesai dah, batal habis. Jadi kita jaga supaya jangan terkena penyakit yang amat besar ini, ya. Itu dia habis. Kemudian abwaab sifatul jannah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi Allahumma qulni ala nas wa inna khairan kullahu bi anta rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma